Saya akan cubalah tamatkan sebelum pukul 12 supaya awak boleh join untuk seterusnya. Okey, so selamat pagi dan salam sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan kepada kelas 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. Hari ini 28 April 2021, hari Rabu. So matematik kita pada pagi ini adalah ada dua waktu, pukul 11 hingga pukul 12. Okey, jadi pagi ini kita ada dua agenda. Okey, dua agenda. Agenda yang pertama kita akan bincang penyelesaian latihan dalam buku teks yang cikgu berikan semalam, iaitu practice komprehensif. Practice komprehensif, muka surat 123 hingga 124. Lepas itu masa yang kedua nanti, setengah masa yang kedua nanti, separuh masa yang kedua nanti kita akan buat ujian topikal. Ujian topikal, so anda perlu sediakan buku latihan. Okey, nanti saya akan maklumkan bagaimana kita laksanakan. Okey, jangan risau. Okey, kemudian pada akhir nanti saya akan ambil kehadiran sekali lagi sebab ada yang masuk keluar line tidak bagus kan. Kalau sebab ada pelajar mungkin sampai separuh jalan baru dia masuk, itu pun saya tidak boleh kira awak hadir kalau awak hanya hadir 20 minit akhir itu. Sebab ini tidak adil kepada yang lain. Awak mesti hadir sepanjang masa. Dan satu lagi bagaimana kita nak mengatasi masalah kata line tidak bagus, saudara-saudari 4 Bestari, 4 Wawasan. Okey, dalam perjalanan pembelajaran ini memang berbagai cabaran yang akan kita hadapi. Jadi kenapa orang yang berjaya itu sikit sangat sampai ke hujung-hujung itu tidak ramai. Contohnya dalam larian 100 meter, pemenang akhir seorang saja, kan? Jadi hidup kita ini pun macam satu perlumbaan, sampai penghujung itu yang menang itu tak ramai. Jadi bagaimana kita nak menjadi orang yang menang itu, kan? Jadi dalam sepanjang perjalanan itu, dalam hidup kita itu memang banyak cabaran, banyak masalah kita hadapi, inilah itu kan. Jadi orang yang berjaya ialah mereka cuba mencari penyelesaian. Apabila mereka menghadapi masalah, mereka mencari penyelesaian. Okey? Okey. Sebab orang kata macam ini, orang yang berjaya apabila menghadapi masalah, dia cuba mencari 1001 penyelesaian. 101 pun okeylah. Tapi orang yang gagal itu, dia apabila menghadapi masalah, dia cuba mencari 100 alasan. Alasan dia cari. Jadi untuk pelajar-pelajar, saya berkongsi ini bukan sama-sama kita renungkan. Jadi kalau masalah lain ini saya faham sebenarnya. Tetapi kalau niat awak itu nak belajar itu kuat, awak akan cuba cari penyelesaian untuk menghadapi masalah tersebut. Sama ada awak pergi ke kawasan yang lain dia okey ke. Kalau awak pernah tengok berita dalam sejak tahun lepas kan, ada kawasan-kawasan di Sarawak ini, kalau tak silap di Petong ke di Seri Aman. Dululah saya baca daripada surat khabar berita dia. Budak-budak sekolah itu tidak ada line sampai mana? Sampai mereka, sebab mereka punya rumah panjang saya rasa lah. Dia pergi masuk ke hutang. Tak tahulah kenapa kata masuk hutang ataupun suatu tempat yang ada line, cari line itu. Sehingga macam itu mereka buat. So bagi saya ini keinginan kita lah, niat kita itu. Kalau niat kita itu nak itu kuat, dia akan cuba cari penyelesaian. Dia akan cuba menyelesaikan segala masalah yang menghalang dia untuk belajar. Sama-sama kita renungkan. Kalau ada masalah apa-apa, cuba selesaikan. Ataupun
Mungkin ada pelajar kata, cikgu malam baru saya dapat online. Bolehkah buat Google Meet malam? Kalau ada permintaan macam itu, saya boleh ya, kita boleh bincang. Mungkin malam baru mak bapak kerja balik kan, ada line, malam baru boleh Google Meet. It's okay. Kita boleh bincang, you boleh kemukakan. Kalau ramai setuju, kita buatlah malam. So itu cara kita selesaikan masalah. Okay? Ataupun cari di tepi jalan ke, di tepi pokok ke, di tepi sungai ke, mana tempat yang lain dia okey sikit. Saya rasa itulah kita perlu hadapi dan juga atasi lah. Sebab awak ialah pelajar tingkatan 4. Tak akanlah kalah kepada budak sekolah rendah, kan? Orang budak sekolah rendah kalau tidak ada line pun tahu cari line. Satu lagi berita saya berita lah yang saya baca daripada surat khabar juga di Semenanjung. Bapak dia itu, budak itu, line tak bagus kan. So dia cari line yang bagus itu saya rasa di Padang ke, di depan rumah dia. Tapi kawasan Padang. Dan bapak dia buat apa? Buat satu macam kemah. Kalau tidak nanti anak dia duduk di badan panas kan, dia buat satu kemah and then dibawa dia, and then dia belajar di sana. Sampai macam itu juga ada. Jadi kita perlu kreatif lah, ataupun kita juga perlu inovatif. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Okey ya? Okey, so tanpa melengahkan masa, kita sambung lah. Okey, jadi soalan nombor 3. Soalan dia, lorekkan gawasan yang mewakili set yang diberikan dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Jadi untuk soalan A, soalan 3A ya, P persilangan Q. So you tengok P dengan Q, tempat persilang yang berwarna kuning ini. Okey, inilah jawapan kita. Kemudian untuk B, P kesatuan R. Maksudnya semua P dan semua R. So ini tak perlu tulis nombor, tak ada langkah sebenarnya pun boleh. Kalau tulis nombor langkah itu lagi bagus. 1, 2, 3, 4, 5. So kita lorek 1, 2, 4, 5. Sebab semua P dan semua R. Sebab kesatuan. Ini soalan 3. Senang kan? Okey, lepas itu pergi ke soalan 4. Okey, soalan 4. Ini dia. Okey. So saya besarkan sikit lagi supaya anda boleh nampak lebih jelas. Soalan 4. Okey, soalan 4 soalan 4. Gambar raja Venn menunjukkan set semester, set X dan set T. Ya, kalau kita tengok segi 4 ini set semester. Di dalam segi 4 itu ada 2 bulatan. Set X dia ada 5, 6, 7, 8. Set T 2, 4, 7, 9. So 7 ini milik X dan juga milik T sebab dia bersilang. Kemudian ada 2 unsur di luar S dan T, iaitu 1 dan 3. Okey ya? Itu maklumat yang dia berikan. Jadi kita cuba senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Tapi sebelum kita senarai, apa kata kita senaraikan dulu? Unsur-unsur dalam set semester. So dalam set semester kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 unsur di sini. Ada 9 unsur. So anda boleh apa dia? Ya, anda boleh anda boleh senaraikan set semester dulu. Okey, sekejap. Saya buka satu lagi berhenti. Okey. Supaya saya boleh nampak. Okey. Oh, sorry. Okey ya. Alright, jadi kita sambung. Saya harap esoklah kehadiran esok kena bagus sebab biasanya kalau pukul 7.30 punya slot ramai belum bangun lagi. So esok bagi mungkin set alarm lah supaya boleh bangun. Okey, set semester 1 hingga 9 kita senaraikan. Lepas itu untuk set X kita ada 5, 6, 7, 8. Set T 2, 4, 7, 9. Okey, senaraikan dulu untuk memudahkan kita menjawab soalan seterusnya. A, kita nak senaraikan unsur T pelengkap. Maksudnya tutup T.
Kalau tutup T, maksudnya bukan T. Bukan 2, bukan 4, bukan 7, bukan 9. So, kalau kita tutup 4 nombor ini daripada yang atas, bukan 2, bukan 4, bukan 7, bukan 9. Daripada set semester, so jawapan dia ialah 1, 3, 5, 6, 8. 1, 3, 5, 6, 8. Kalau awak betul, guna pen merah tik sendiri ya. Tik sendiri. Ini akhir nanti kena ambil gambar hantar sebagai bukti awak sudah jawab. Okey ya? Sebagai bukti anda sudah jawab. Nanti akhir nanti ambil gambar. Dan satu lagi ya, saya sudah beritahu soalan kena saling. Ada pelajar tak saling soalan tak saling soalan. Soalan kena saling sebab soalan dia bukan panjang. So awak kena saling soalan baru jawab. Itu yang sepatutnya. Okey, kemudian bahagian B. Bahagian B, X kesatuan T. Maksudnya X dan T semua. So di sini 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senang. Ambil semua X dan T. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey ya? So itu senang. Sampai ke C. Ini baru saya buat langkah. Okey. X pelengkap. Maksudnya tutup X. So tutup X maksudnya kita tidak mahu 5, 6, 7, 8. Kalau tidak mahu 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 9. Itu pelengkap X. Kemudian bersilangan dengan T. T ialah 2, 4, 7, 9. 2, 4, 7, 9. Kan? Okey. Jadi lepas itu bersilang. Apa nombor yang sama di kiri kanan? 2, 4, 9. Ada 3. Jadi itu jawapan dia. Untuk C. Untuk C. Okey, kemudian D. X bersilang T kurungan pelengkap. Okey, untuk soalan ini, kita kena jawab di dalam kurungan dulu. So, dalam kurungan ialah X bersilang T. So, kita tengok X dan T. Apa unsur yang sama antara X dengan T? Satu unsur saja, iaitu 7. So, jawapan di sini X bersilang T 7. Tetapi, lepas kita cari 7 itu, kita tengok dia ada di luar kurungan, ada pelengkap kan? So, maksudnya pelengkap 7. Maksudnya bukan 7. Kalau bukan 7, apa dia? Potong 7 saja. Yang lain ambil semua. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 7 tak nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 7 tak nak. Okey ya? Tak nak. Okey. Dah? Alright. Ini soalan 4 dah. Dan sekarang kita pergi muka surat seterusnya, soalan 7. Soalan 7. Kepada pelajar yang ada jawab soalan lain, boleh lagi bagus. Dan anda boleh minta jawapan daripada saya. Okey, soalan 7. Saya teruskan. Soalan 7. Kalau belum siap, awak kena beritahu saya. Kalau you tidak ada respon, maksudnya sudah siap lah. Okey, soalan 7 sekali lagi lorekkan. Okey, yang pertama 7A, dia kata A bersilang dengan B kesatuan C. Okey, jadi kawasan yang berlorek ialah nombor 2 dan 3. Kalau kita guna nombor 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Bukan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nombor. Kita boleh guna sistem nombor, teknik nombor itu. Ada 7. Dan lepas kita buat, kita akan dapat jawapan nombor 2 dan 3 ini. So, kalau boleh tunjukkan langkah kerja. Langkah kerja. Langkah kerja kena tulis untuk soalan 7 ini. Sebab dia perlukan langkah kerja. Okay. Lepas itu kita pergi ke B, 7B ya. C kesatuan
kurungan A bersilangan B pelengkap. Kalau ini tak guna nombor memang susah sikit lah. So kita masih guna nombor yang sama 1 hingga 7. Okey, C ialah nombor dia 3, 6, 7. 357 kalau guna nombor saya tadi lah 357. Kesatuan dengan kurungan A ialah 1, 2. Bersilang dengan B tu 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas itu bersilang kan? Ambil nombor yang sama, iaitu 2 dan 3. Lepas itu pelengkap lagi. Jadi akhirnya jadi jawapan ini ya. Saya nak ada langkah untuk soalan 7 ini, nanti awak ambil gambar hantar. Mesti kena ada langkah kerja. Langkah kerja. Okey. Dapatkah? Dapat ikut So saya nak awak saling soalan juga, saya sudah beritahu soalan kena saling. Sebab ada pelajar hantar itu semalam tidak ada soalan. Dia hanya senaraikan jawapan yang saya kongsi semalam itu, you saling jawapan saja. Tak boleh mesti kena ada soalan. Saya sudah beritahu. Soalan dia tidak panjang, awak saling je. Masa saling awak tahu. Awak akan baca soalan itu dan cuba jawab. Okey, soalan 8. Okey, soalan 8. Ini dia soalan 8 betul. Gambar Raja Weng menunjukkan set semester, set P, set Q dan set R. Okey, diberi bilangan set Q sama dengan bilangan set P kesatuan R pelengkap. So highlightkan persamaan ini seperti cikgu highlightkan. So kita kena guna persamaan yang diberi ini untuk membantu kita selesaikan. Okey, jadi apa itu bilangan Q? Kita tengok dalam Q ini ada apa? Dalam bulatan Q ada 2, ada 1, ada 5, ada 4K kan? So semua nombor di dalam ini kita tambah. Itu masuk bilangan set Q. So 2 tambah 4K tambah 1 tambah 5. Okey, sama dengan bilangan P kesatuan R. You tengok P ialah bulatan P kesatuan bulatan R ini kan. Tapi dia kata pelengkap. So maksudnya tutup P tutup R. Tutup P tutup R tinggal 4K dan 2K. Betul tak? Kalau you tutup dua bulatan P dan R itu, awak hanya akan nampak 4K, 2K. So 4K tambah 2K untuk pelengkap ini. Jadi kalau kita tengok persamaan ini, dia hanya melibatkan satu pemboleh ubah. Boleh guna kalkulator terus dan anda boleh mendapat berapa? Mendapat K sama dengan 4. Yes, K sama dengan 4. K sama dengan 4. Okey. Alright. Siapa lagi kata line tak bagus Ayah. Banyak line tak bagus Jadi suatu hari nanti kalau awak jadi YB untuk Sibu kita, tolonglah perbaiki line-line kita di Sibu ini. Mana tahu kan? YB Muhammad Daniel ke? Okey, K sama dengan 4 Okey. Kemudian, tapi kita bukan nak cari K kita nak cari tentukan bilangan. N ini maksudnya bilangan set semester. Bilangan set semester, maksudnya kita nak jumlah semua nombor di sini berapa. Mungkin anda akan tertanya-tanya, cikgu, R sahaja sini tak ada apa-apa nombor kalau tak ada apa-apa nombor, maksudnya kosong. Tidak ada. Tidak ada. So, bilangan set semester kita tambah semua. 3 tambah 2 tambah 4K tambah K tambah 1 tambah 5 tambah 2K. Biasanya saya baca baris demi baris semua kita tambah. Itu ialah bilangan set semester. Dan kita ganti K itu dengan 4. Kalau tengok langkah saya seterusnya, saya ganti K itu di tempat yang ada K itu saya ganti 4. So 3 tambah 2 tambah 4, 4 darab 4 K ialah 4. Okay, tambah lagi 4 kerana K. Lepas itu tambah 1.
tambah 5 tambah 2 darab 4. Dan jumlah dia 39. So, jawapan 39. Okey, 39. Mana no? Okey. Alright. Dah, soalan 9. Soalan 9. Okey, so saya faham satu lagi saya faham kerana majoriti pelajar dia punya data pun tidak banyak kalau kita buat terlalu panjang memakan data juga kan. Jadi untuk esok 3 waktu itu, cikgu akan cuba buat dalam 1 jam lah ataupun kurang 1 jam. Masa yang selebihnya sebagai latihan awal untuk menjimatkan data anda, data anda. Okey? Kita boleh macam itulah supaya awak boleh jugalah ikut kelas lain nanti. Nanti kalau awak bagi sudah ikut saya punya 3 waktu habis data, nanti waktu-waktu seterusnya, mata pelajaran seterusnya awak tidak dapat ikut. Kasihan juga kan? Okey? Dan kita boleh bincang sebenarnya. Kalau ada masalah itu sebenarnya you orang boleh bincang dengan saya. Saya boleh. Saya boleh terima. Okey, soalan 9, soalan yang terakhir untuk pagi ini. Gambar Raja Van menunjukkan set semester. Okey, menunjukkan set semester murid tingkatan 4. Okey, ini set semester ialah murid tingkatan 4 Lepas itu set A ialah ahli kelab muzik, set B ahli kelab robotik. Okey, A ialah muzik, B ialah robotik. Okey, bilangan set semester 58, keseluruhan 58 Kemudian kita tengok belakang dulu. Bilangan A persilang B 9. So 9 di tengah-tengah persilangan. Kemudian dia kata bilangan A 20. So 20 untuk A itu kena tolak 9. So A sahaja 11 orang. Maksudnya ada 11 orang murid suka muzik sahaja. 9 orang ini suka muzik, suka robotik juga. Dia tamat sikit, dia suka dua-dua. Kemudian bilangan robotik yang suka robotik 16. So 16 itu bukan di sini, 16 kena tolak 9. So tinggal 7. Maksudnya 7 orang murid suka robotik sahaja. 9 orang suka robotik, suka muzik. Tapi dia kata jumlah itu, jumlah keseluruhan, jumlah set semester 58 orang. Jadi dia minta kita tentukan murid yang bukan ahli kedua-dua kelab. Kalau bukan maksudnya luar A dan B. Luar A dan B So kita guna 58 ini jumlah keseluruhan, tolak 11, tolak 9, tolak 7. Dan kita dapati ada 31 orang murid bukan ahli kedua-dua kelab tersebut. Dia bukan ahli robotik, dia bukan ahli muzik juga. So sebenarnya senang tolak saja. Walaupun soalan dia agak panjang, tetapi penyelesaian dia senang. Dan ingat soalan seperti ini gambar Raja Van kena lukis sebab anda perlu catatkan nombor-nombor seperti saya catat ini. Saya tidak mau awak buat ini 2 baris ini saja. Mesti ada soalan, gambar Raja Van dan juga penyelesaian. Dalam gambar Raja Van itu tulis dan nombor-nombor seperti saya tulis. Supaya awak tahu macam mana dapat 31 ini. Ya? 31. Dah? Okey. Jadi, okey, sekarang saya nak awak tandakan lagi Okey, so latihan awak hari ini masih lagi latihan yang sama. Tapi kita sudah bincang sampai soalan 9 kan? So saya bagi awak sekejap saya bagi awak 2 lagi soalan 2 lagi soalan. Soalan 10 dan soalan 12. Kerja rumah awak untuk hari ini 2 soalan saja.
soalan 10, soalan 12. Esok kita bincang dua soalan ini. Esok kita bincang. Jadi pagi ini awak perlu lengkapkan soalan 3, 4, 7, 8, 9. Okey. 5 soalan itu telah saya bincang. Awak lengkapkan. Saya rasa macam inilah. So, soalan 3, 4, 7, 8, 9 yang baru kita bincang ini, jawapan penyelesaian ini, awak tidak perlu ambil gambar. Nanti keliru awak. Tak perlu. Sekali lagi saya ulang, tak perlu. Apa yang perlu ambil gambar ialah ujian nanti. Ujian punya jawapan awak ambil gambar dan hantar. Faham? Okey supaya tidak keliru latihan dengan ujian itu. So, hantar ujian cukuplah. Latihan itu sebab sudah jawapan saya kongsikan, tidak apalah. Masa kita kembali ke sekolah, saya akan kutip daripada awak. Sudah semua sekarang? Halo? Dah semua? Sudah. Okey, bagus. Sudah. Okey, sekarang awak tutup buku teks, and then buku latihan awak itu, awak pusing ke belakang sekali. Muka surat akhir sekali, buku latihan. Kita buat di belakang untuk mengasingkan latihan dengan ujian. Faham maksud saya ke? Awak punya buku latihan kan? You buka ke muka surat akhir sekali. Muka surat akhir sekali awak buka. And then jawab di sana. Saling soalan, jawab. And then ambil gambar pada akhir nanti ya. Okey, kita akan bersama-sama. Sekejap saya sharekan soalan saya. Kita mula, sudah bersedia? Okey. Sekejap. Jangan left group saya sudah kata cuba jawab cuba jawab. Jangan takut dengan ujian. Tulis apa seperti saya tulis Okey, awak tulis ujian topikal 1 tingkatan 4. Bahasa Inggeris tidak perlu saling. You saling bahasa Malaysia saja. Sebab saya biasanya buat soalan memang buat dalam dua bahasa. Sebab kalau lain kali saya ada ajar kelas bahasa Inggeris itu saya boleh guna. So awak saling bahasa Malaysia saja. So awak tulis ujian topikal atas sekali ujian topikal 1 tingkatan 4. 1 itu maksudnya bab 1 lah. Lepas itu tulis tarikh hari ini. Di sebelah kanan atas 28 April. 28 April. 28 April. Lepas itu soalan nombor 1. Tulislah tentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut dengan kaedah pemfaktoran. Ada A, ada B di sini. So jawab. You tidak perlu buat petak macam saya. Awak hanya perlu salin soalan 1, tentukan punca, lepas itu tulis A and then B. Tidak perlu macam saya buat kiri kanan 2 petak. Tidak perlu. Bilangan markah pun tak perlu salin. Salin soalan itu jawab terus. Markah tak perlu. Tidak perlu salin kiri kanan. Tak perlu buat petak macam itu. Tak perlu juga. Akhir nanti kena ambil gambar hantar. Sebab semua ini akan saya rekodkan. Andai kata kita tidak ada ujian bulan 5 kan. Kita akan guna markah-markah ujian bulanan, ujian topikal ini sebagai markah. Jadi ambil serius dengan ujian kita ini. Saya rasa kita memang tak ada exam lah. Memang tak ada exam. Sebab tidak dapat bersemuka di sekolah. Jadi inilah nanti saya akan ambil markah-markah inilah. Setiap bab itu, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, semua akan saya buat ujian topikal dan saya gabungkan markah untuk menjadi markah akhir nanti. Jadi kehadiran pentinglah kepada pelajar yang tidak hadir itu pun saya tak tahu macam mana saya nak bagi markah nanti. Sebab tak ada rekod. Saya harap semua faham. Okey. So cuba buatlah, cuba buat.
Okey, jangan risau tak boleh buat katakan betul-betul tak boleh buat separuh jalan saja. It's okay. Yang penting awak cuba. Cuba. Okey, soalan 1A, 1B ya. Saya bagi 8 minit. Nanti kita bagi soalan 2 bersama-sama. Yang sudah itu tunggu sekejap. Tunggu. Mungkin ada kawan yang belum itu. Kita tunggu sekejap. Jadi untuk pelajar yang tidak dapat hadir pagi ini, nanti saya akan hantar soalan dalam grup lah, supaya mereka boleh jawab kemudian dan hantar. Semua kena ambil ujian ini ya. Kalau tidak nanti kita tidak ada record. Kita tak ada record untuk markah ujian. Jadi dalam tempoh ini susah sikit lah kita sebab kita tidak boleh bersemuka di sekolah. Mungkin awak rasa awak susah. Saya pun susah sebenarnya. Sama-sama kita susah, saya faham. Okey. Jadi saya baca sekali lagi kehadiran yang saya sudah tip di sini ya. Kalau anda punya nama tidak dibaca, nanti tolong maklumkan saya. Untuk 4, Bestari, Davian, Elvina, Eric, Fiona, Florence, Normi, Gracie. Saya nampak Gracie tadi sudah left tapi tak tahu sekarang ada tak. Gracie, saya tengok sekejap. Gracie ada. Gracie. Oh, ada. Okey, ada. Ada ya. Okey. Irene ada, Ivan, Nien. Okey, ada. Bagus. Okey, Jennifer, Jessica Long, Marilyn, Nashita, Nur Mirza, Nur Hayati, Nur Hidayah, Siti Nur Shilawati, Stewart, Tracy Majang. Tracy memang tak pernah muncul lagi untuk Google Meet kita minggu lepas minggu ini. Saya tak tahulah mata pelajaran lain dia muncul tak. Tak ada apa-apa respon juga dalam grup. And then Vanessa, itu yang hadir 3, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 19 daripada 33. Hai. Kemudian untuk 4 wawasan kita ada Jennifer, Michelle, Muhammad Nuraiman, Nisterina, No Susila, No Aliana dan juga Vanessa. 7 orang. 7 tambah 19, 26. Tambah saya 3, betul. 29, betul. Okey, kalau ada nama yang saya tak baca, tolong maklumkan cikgu untuk tambahkan nama.
Sudah? Soalan 1 sudah. Kepada yang belum itu you teruskan. Sebab soalan awal memang sudah salingkan. Tapi kepada yang sudah itu, ini soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Sama juga saling soalan. Saling soalan. Kemudian jawab A dan B. Maka tak perlu saling. Tulis setiap persamaan kuadratik berikut dalam bentuk am. Seterusnya selesaikan. Okey, soalan 2.
Okey. Sudahkah? Boleh sesiapa jawab saya? Nur Mirza Empat Bestari, awak sudah? Tak ada suara. Nashita? Nashita. Okey. Ivan, 好了吗 Ivan? Empat wawasan. Nisterina sudahkah? Jennifer? Jennifer Yi? Jennifer Sear. Sorry, Jennifer Sear. Sudah? Okey, kalau sudah, okey kita pergi ke soalan seterusnya akhir ini ya. Lepas itu kita boleh bersurai. Soalan 3. Soalan 3 ini panjang sikit ya. Soalan 3 ada A dan B. Soalan 3A, 3B. Okey ya. Soalan 3A dululah. Okey. Tiga A dan 3B ya. Kenapa left? Ada yang left. So, apa yang cikgu tayangkan di sini ialah 3A dulu. 3 dan 3A. Ini soalan dia saling saling bahasa Melayu punya. Lepas itu gambar raja itu lukis lah. Lebih kurang saja, tidak perlu warnakan macam cikgu lah. Buat satu segi 4 saja, panjang berapa, lebar berapa. Cukup lah. Kita ada 20 minit, 15 minit cukup untuk soalan 3. Soalan 3A. Lepas itu saya akan bagi 3B ya. Cikgu, Ya. lukis gambar padang itu kah? Lukis lah. Lukis segi 4 saja. Okey. Sama-sama. Soalan 3. Sebuah badan yang berbentuk segi 4/4 perlu dibagar dengan tawai bagar. Panjang badan ini ialah 5S tambah 20 dalam meter dan lebarnya ialah X dalam meter juga. Ungkapkan luas badan ini. Luas itu pakai huruf besar L nantilah. Luas, saya highlightkan luas ini dalam sebutan S. Bagaimana cari luas segi 4? Bagaimana cari luas segi 4? Senang kan? Tidak apa, cuba saja. Okey. Dah? Okey. Jadi saya kecilkan untuk paparkan B lah. Ini B ya. A tadi ungkapkan luas. B ialah ini soalan dia. Diberi luas padang ialah 1000. Besarkan sikit lagi. 1000, diberi luas padang ialah 5.100 meter persegi.
Hitung kos memagar padang ini jika kos tawai pagar tersebut ialah RM20 per meter. Okey, cukup ini kan. Okey, so ini soalan 3 dan juga soalan akhir. Keseluruhan dia 20 markah. Soalan 1 AB, soalan 2 AB, soalan 3 AB, semuanya 20 markah. Okey, 20 markah. Okey. Okey. Soalan 3. Jadi kepada pelajar yang siap, yang sudah siap itu, katakan awak siap akhir ini 4 markah sepatutnya. 4 dah, sorry ya, 4 markah. Okey. Jadi kepada pelajar yang sudah siap itu, anda terus ambil gambar untuk 3 soalan ini ya. 1 AB, 2 AB, 3 AB. Okey, AB ya. Okey. Ambil gambar dan hantar ke dalam kumpulan masing-masing. Hantar ke dalam kumpulan masing-masing Terus hantar. Sebab ini ujian kan. Terus hantar ke dalam kumpulan masing-masing. Ada seorang pelajar, Jennifer Sear, kenapa left? Okey. Siapa yang baru masuk ini? Tadi ada seorang. Kepada pelajar yang baru masuk, boleh maklumkan cikgu takut nanti kehadiran tidak terambil. Ya. Okey, terus ambil gambar, terus hantar ke dalam WhatsApp group untuk 4 wawasan dan juga 4 bestari Telegram. Hantar ke dalam grup. Okey? Hantar ke dalam grup. Terus. Terus hantar. Terus hantar. Okey ya? Okey, dia macam inilah. So, kepada pelajar yang sudah, awak boleh left group lah. Awak boleh kita kata, awak boleh keluar daripada grup sebab kalau you nak jimat you punya data, yes, you sudah siap, you boleh left group and then terus ambil gambar, terus hantar, tidak ada tangguh lagi ya, terus hantar. Tidak apa kalau tak boleh jawab, tak apa. You jawab setakat mana yang you mampu. Tapi soalan mesti saling semualah. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Lepas itu you jawab. Jawablah setakat yang you mampu. Awak cuba jawab. Lepas itu ambil gambar, hantar. Ingat, tidak ada hukuman. Jangan risau, jangan takut. Tidak ada hukuman. Okey, kalau sudah, hantar. Hantar. Okey. Sekarang saya recording tidak perlulah. Okey ya. So kepada pelajar yang belum itu saya akan minta mereka buat juga lepas ini. Saya akan hantar satu salinan ke dalam grup masing-masing untuk minta mereka buat tang hantar lah.